أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وشكنا مع الهدى وسبح مقيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada hari ini kita doakan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke kedai di Johor Bahru. Nama kedai Desaru. Waktu petang awan biru. Selamat tahun baru. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan yang mati dan hidup Nah, itu rekod sendiri ya. Nah, baik. Insya-Allah. Insya-Allah dia jadi lekat. Nah, dia virus tu dia main berebok. Sampakah ini? Insya-Allah. Nah, hebat dah. Nah, ni nak kata aura KW ini hebat dah. Nah, masya-Allah. Insya-Allah dah. Boleh. Pagi hujan lebat. Baca sok khabar satu lambat. Apa khabar ustaz? Sudah. Sudah. Tak jawab macam mana. Tiga. Jawab. Saya selalu pergi janda baik. Nah. Orang di sana baik-baik. Alhamdulillah baik saja. Itu saja. Ada lagi nak lawan. Baik. InsyaAllah. Boleh buat kita lawan patung ini. Patung mari awal sikit lagi. Baik, insyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita, iaitu surah yang seterusnya pada hari ini, iaitu surah Al-Qari'ah. Betul ya, surah yang ke-101 yang mana diturunkan di Mekah. Yang ayat ni dia ada hanya 11 ayat saja. Baik, insyaAllah kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما
من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Okey, baik, insyaAllah pada hari ini kita tengok balik surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Qari'ah. Baik, ayat pertama yang Allah Ta'ala sebut di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Tu terjemahannya tulis hari menggemparkan, maksudnya hari kiamat lah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah ni maksudnya hari kiamat ataupun hari yang menggemparkan. Mal Qari'ah, ayat yang kedua. Maka apa dia hari yang menggemparkan itu? Maka Allah Ta'ala tanya kita, apa Al-Qari'ah tu? Apa yang dikata hari kiamat tu? Tuan-tuan, tengok. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah sebut dengan gaya cara macam ni. Dulu pada zaman awal-awal Quran diturunkan, ada orang mendakwa bahawasanya dia juga boleh buat Quran seperti mana yang dibacakan oleh Nabi SAW. Pernah dulu kita beritahu ada seperti mana Musallamah Al-Qazam, dia cuba nak buat versi Quran dia sendiri. Sebab tu Al-Quran ni bila kita baca, kita sedap telinga kita dengar, mulut fasih kita baca. Tapi Quran ni bila kita baca jadi rasa pelik, bunyinya rasa pelik, rasa dia punya lengguk lagu tu pelik, cara style dia sebut tu rasa pelik. Maka itu bukan cara baca Quran. Quran ni bila kita baca sedap dengar telinga. Dia tak ada bila kita dengar, ibarat kita kata ting tu, keteng teng teng teng, pedih telinga, tak ada. Quran ni kalau kita baca kepada binatang, kepada pokok, kepada manusia, semua rasa tenang. Ada orang baca Quran ni rasa nak pergi gocoh Ustaz Arif. Tak ada dah. Semua orang baca Quran ni rasa tenang, rasa relax saja dah. Yasin, mati dah kau. Tenang sungguh tengok member tu mati dah. Tu. Jadi ada Musallamah Al-Qazam ni, dia cuba buat versi Quran ni, dia pun buat surah Al-Fil seperti mana dulu Ustaz pernah bacakan. Dia nak buat surah Al-Fil seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fil. Cumanya versi dia ni pelik, apa ni, terkutang-kating habis. Apa contohnya? Ustaz kata dulu versi dia kata apa? Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil wala kurtumut tawil wala huzai. Jadi macam ketok katak kotek. Tu. Jadi rupanya dia tiru uslub gaya yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Dia cuba tiru gaya bahasa yang Allah Ta'ala guna dalam Quran ni. Ni orang panggil menciplak, cetak ropok. Kalau istilah kita sekarang, sidik cetak ropok. Ni bukan zaman dulu, zaman sekarang pun dah ada dah cetak ropok ni, menciplak ni. Contoh seperti mana di pusat pengajian tinggi dan sebagainya, ada orang ni hari ni buat dia buat ciplak dalam bab tesis. Maka bila dia buat macam tu, dan maka tak lulus lah benda yang dia buat tu. Tu. Jadi kerja macam ni dah ada dah pada zaman dulu, iaitu dipanggil copyright dah. Orang duk copy selalu, duk tiru selalu. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia cuba nak lawan ketinggian ayat Al-Quran ni. Cuba kita tengok dalam surah Al-Qari'ah ni, Tuhan kata apa dia? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Kata Allah Ta'ala, Allah mempersoalkan. Ayat ketiga, wa ma adraka mal Qari'ah, siapa yang boleh beritahu kepada kamu apakah Al-Qari'ah itu? Dan apa jalan engkau dapat mengetahui? Maksudnya siapa boleh beritahu kamu kesudahan hari yang menggemparkan itu? Siapa boleh royak sini apa dia hari kiamat ni? Allah Ta'ala soal kita, sebenarnya kita tak boleh jawab pun. Yang Allah Ta'ala ni soal, kemudian Allah Ta'ala pun beri jawapan. Rupanya kadang-kadang orang soal kita nak tarik perhatian, nak suruh kita ni dengar apa yang nak disebut. Tu sajalah kita buat benda gambar macam hari ni, buat viral kan. Buat viral tu kita buat satu benda tarik perhatian. Tapi kalau kita kata ikutlah Islam, ikutlah Nabi, orang tak nak dengar, tuan-tuan. Ni
Allah nan. Buat satu benda yang menggemparkan. Contohnya seperti mana Allah Ta'ala nak tarik manusia, nak suruh dengar apa yang Allah Ta'ala nak cerita ni. Maka Allah Ta'ala pun soal dulu, kamu tahu tak kiamat ni apa dia? Jadi pun orang rasa nak tahu. Dengan kata Ustaz Arif kahwin 3 contohnya. Lepas tu mari kelas KWI, rupanya Ustaz Arif ni mengajar tafsir tentang kahwin 3 rupanya. Tu dia. Berjayalah tu dakwah je, berjayalah. Kalau kita kata Ustaz Arif ajar tafsir hari ni, tak nak lagi. Kalau dengar Ustaz Arif kahwin 3 di Masjid Putera Perdana, mari nak kita tengok siapa nah. Saya wabah geng-geng kita. Mari sebutir kapur tengok Ustaz Arif mengajar gitu rupanya. Ini satu jenis orang panggil kaedah nak tarik manusia supaya kita dengar. Jadi ayat ketiga Allah Taala kata wa ma adraka mal qari'ah. Apa jalan engkau dapat mengetahui? Maksudnya siapa yang boleh beritahu kepada kamu apa dia al-qari'ah tu, yang kata kiamat tu. Sebenarnya Allah Taala tanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan nak cerita tentang al-qari'ah ni. Allah Taala sengaja nak cerita bagi kepada kita surah ni mengenai tentang kiamat saja. Jadi apa dia kiamat ni? Maka Allah Ta'ala tanya Nabi Muhammad, agak-agak kamu ya Muhammad, siapa selain daripada Allah boleh cerita pasal kiamat ni? Apa benda kiamat ni? Selain pada Allah, siapakah ada maklumat mengenai tentang kiamat? Siapa? Allah Ta'ala tanya. Maka ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari ini iaitu hari kiamat, hari manusia menjadi seperti kekatu yang terbang berkeliaran. Tu Allah Ta'ala buat ibarat manusia ketika berlaku kiamat ibarat seperti kekatu. Kekatu terbangan berkeliaran. Samalah kekatu ni sama seperti nyamuk, dia satu spesies juga. Seperti kekatu yang bertebaran. Ni Tuhan kata hari kiamat ni di mana manusia ni selama ni duk berjalan di melata muka bumi ni, duk berlari atas muka bumi. Bila mari hari kiamat ni Allah Ta'ala kata manusia ni kaki dia tak pijak bumi, tuan-tuan. Bila mari kiamat manusia tak pijak bumi, terbang seperti kekatu. Kiamat ni tidak ada tempat bumi kita berpijak. Dia macam blender. Ambil bawang, ambil lada, ambil apa ni bonda pek makan tu, saya kata bonda pek makan sederi je, saya sederi campur sekali dalam blender blend. Tidak ada tempat berpijak pada waktu itu. Pasal apa? Berlaku kiamat. Dahsyatnya berlaku kiamat pada waktu itu. Kaki manusia ni tak boleh nak pijak. Hari ni boleh pijak bumi lagi dah. Kita nak pijak dia, kita nak tumbuk bumi, kita nak gali bumi, tak ada masalah. Bumi ikut saja perintah kita. Bumi ikut saja apa yang kita buat. Kita nak gali, nak pasak dia, kita nak gali lubang berapa meter, boleh, bumi ikut saja. Tapi satu saat nanti Allah Ta'ala pun perintah bumi ni tak dengar kata kita. Bumi akan ikut perintah Allah, akhirnya bumi makan kita lepas ni. Ni berlaku kiamat sebenarnya. Maka ayat yang ke-5 Allah Ta'ala kata wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan kunang pula. Kunang. Gunung ganang mari kunang kok mana? Tu dia. Biasa-biasa saat ni kekatu. Tu. Biasalah duk main nampak macam kunang-kunang. Gunung ganang, nasib baik je. Nasib baiklah ibu-ibu ayah mati Allah pandai bahasa Jawi ni. Dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibesar. Dibusar bertebangan. Tu Allah Rabbah, iaitu kal tu maksudnya seperti, misal ihnil manfush jalalah, dibusar bertebangan. Maksudnya apa dia? Maksudnya ibarat seperti mana gunung ganang bertebangan, gunung pun tercabut daripada bumi. Hari kiamat ni adalah hari yang ada bukit bukau ni sebagai ibarat seperti kapas yang dilumatkan, dan seperti kapas yang dicairkan kata Allah Ta'ala. Itu ibarat berlaku kiamat ni. Bila berlaku kiamat ni bukan setakat manusia jadi seperti kekatu kunang-kunang, bukan setakat jadi kekatu. Begitu hebat sekali berlaku kiamat sehingga bukit bukau pun tercabut terbang. Allah Rabbina, boleh bayang kata dia nak bayang lah. Inilah yang dikatakan al-qari'ah, yang dikatakan kiamat dalam surah ni.
Terkejut tuan-tuan. Agak-agaklah kita ni dulu kita bila dengar kes tanah runtuh ni baru-baru ni kat Batakali mama orang mati. Dulu dekat Bukit Antarabangsa, betul yang heboh dalam Malaysia berapa orang mati. Bila kita dengar tanah runtuh ni, habis rumah ranak habis, kereta semua ranak habis, semua mati habis. Dah berapa orang ramai mati di bawah tanah runtuh. Tapi ada setengah ni cerita, ada seorang general ni, rumah dia kena hempat tanah runtuh, dia dah terperangkap dalam tanah runtuh. Apa perasaan dia? Kita tak payah tanya orang duduk bawah tanah runtuh, kita tanya jiran yang kena tanah runtuh tu. Dia tak kena tanah runtuh, tapi dia sebagai jiran di sebelah mangsa yang kena tanah runtuh. Apa perasaan dia? Jangan tanya orang duduk dalam tanah runtuh, tanya dia. Allah dia kata tak boleh nak cerita, punya takut dia tu. Dia ni sebagai jiran, dia pun begitu takut, tak boleh nak cerita macam mana takutnya. Apatah lagi orang yang kena ranak tanah runtuh tu. Ni. Tuan-tuan mati Allah. Dan bahkan bila berlaku kiamat, bukit Gunung Ganai pun tercabut. Macam mana perasaan takut tu? Tak boleh nak cerita. Ini tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni berlaku kes tanah runtuh tu, bila orang tanya jiran dia macam mana, orang mari interview, macam mana kes tanah runtuh ni berlaku ni, dia tak tahu nak mula cerita tu macam mana. Tak boleh nak royak, tak boleh nak cerita macam mana. Jadi hari kiamat ni Allah Ta'ala nak menggambarkan macam ni rasa takut pada waktu tersebut. Diri takut ni satu ujian daripada Allah. Ada setengah dalam satu hadis kata, bila berlaku kiamat, seorang ibu sedang sarap mengandung. Bila dia menyaksi peristiwa kiamat ni, dia tak perasan dia telah menggugurkan anak dia. Dia jadi tak perasan Nabi. Manusia jadi bengong pada waktu tu. Maka Tuhan cerita bagi satu gambaran di sini kiamat, bahawasanya kamu manusia ni duk berjalan atas muka bumi ni, pada satu saat nanti kamu akan jadi seperti kekatu, kata Allah. Ni orang panggil cakap ibarat Allah Ta'ala, kamu akan jadi seperti kekatu bila berlaku kiamat nanti. Tu macam mana mak nyamuk duk terbang, macam mana kekatu duk terbang tu, dia seperti mana duk terbang di akasa, macam itulah kamu nanti akan berlaku macam tu. Bukan setakat manusia seperti kekatu, bahkan Bukit Bukau pun, Gunung Ganai selama ni menjadi satu pasok bumi, akhirnya dia pun tercabut daripada bumi tersebut. Jadi dia terbang segenap tempat pergi. Allah Rabbina, tak ada tempat nak berpijak dah pada waktu itu bila berlaku kiamat. Baik, kalau kita tengok dalam satu kitab, nama kitab Pengingatan Muslimin bagi Syarati Asar, Allah Ta'ala beritahu dalam ayat Quran, dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Allah Ta'ala menggambarkan, kita boleh tahu kiamat ni hanya melalui gambaran saja. Sebenarnya nak berlaku macam mana, wallahu a'lam. Cuma kita berdasarkan Quran. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun baiminih. Bermula bumi itu kesemuanya digenggamkan dia pada hari kiamat. Allah Ta'ala genggam bumi ni bila berlaku kiamat, dan segala langit digulungkan dia. 7 lapis langit digulungkan oleh Allah Ta'ala dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan perintah Allah. Maha suci itu Allah Rabbil Alamin daripada berhala-berhala yang disekutukan. Dan ayat lain Allah Ta'ala kata, yatwina yauman natwis samaa katayyis sajili lil kutibi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Dan pada hari itu aku gulungkan langit seperti gulungan kertas. Allah Ta'ala kata, aku gulung langit seperti gulungan kertas, seperti mana suratan. Seperti mana aku mulakan kejadian alam ni, aku kembalikan dia kemudian daripada tidak ada. Allah ambil kertas, cuba ambil kertas ni, kita gulung dia, hunyak-hunyak dia. Begitu gambaran yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala tunjuk kuasa dia kiamat ni macam mana. Dan ada lagi dalam riwayat Muslim, ketika Allah Ta'ala datang kiamat, Allah Ta'ala akan kata pada waktu tu, ana malikul aina jabbaruna aina mutakabbiruna, kata Allah. Sambil duduk genggam bumi ni, sambil duduk hancur, duduk lumatkan dunia ni, Allah Ta'ala kata, ana malikul aina jabbaruna, kata Allah. Tuhan kata apa dia? Tuhan kata, akulah malik pemerintah di mana tempat orang-orang yang sombong, kata Allah Ta'ala. Sebab bumi ni kebanyakan orang berjalan dengan keadaan sombong, Allah Ta'ala pun gulungkan bumi ni. Sambil-sambil Allah Ta'ala kata macam tu, aku ni pemilik asal ni, kata Allah. Allah tengah tunjuk kuasa dia pada waktu tersebut. Maka Allah Ta'ala pun gulungkan bumi ini dengan kekuasaan Allah SWT.
Maka ayat yang ke-6 Allah Taala kata apa dia? Fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka sesudah itu, maka setelah berlalu demikian, selepas berlaku kiamat ni, ayat ke-6 ni cerita selepas berlaku kiamat. Bila dah kiamat selesai, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Akan dibangkit daripada mahsyar ikut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya. Baik. Jadi ayat ke-6 ni Allah Taala kata, maka sesudah berlaku kiamat ni, maka adapun orang-orang yang berat timbangan dia. Ini golongan pertama. Dibangkit daripada mahsyar itu orang yang digolongkan timbangan berat. Yang inilah kita nak ni. Kita nak akhirat esok kita digolong golongan timbangan berat. Ayat yang ke-7, fa huwa fi 'aishatir radiyah. Tu tengok yang ke belakang tu. Maka ia berada dalam kehidupan yang senang lena. Allah ni, siapa yang mati bawa amal yang berat, dia di dalam hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala. Yang inilah kita nak tuan-tuan. Bila mati Allah redha kita. Bila Allah redha, bila Allah suka dekat kita, kita minta apa Allah beri. Macam kita lah, macam kita. Kalau suami suka dekat kita, bang, gelamah 2 kilo hari ni bang, beres kata suami, pasal suami suka dekat kita. Tapi kalau suami benci, minta lah apa ni, emas 40 karat ke, tembaga 50 karat ke, suami tak bagi. Sebab tu kena cari suka, kena cari punca kesukaan tu. Antaranya kita bawa amal-amal ni Allah suka dekat kita. Jadi bila Allah redha kita, bila kita mati, Allah syurga lah tempat kita. Tu amin. Jadi bila jadi sahaja kiamat, itulah hari Tuhan akan bahagikan manusia ni, yang mana orang yang masa hidup di atas dunia, dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dia buat sahaja apa yang Allah Ta'ala suruh, dia amal soleh dan sebagainya, maka dia akan duduk di akhirat esok bersama dengan orang-orang yang beriman. Ini golongan pertama. InsyaAllah kita nak golongan ni lah. Maknanya fi 'aishatir radiyah, dia duduk dalam kehidupan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Lepas mati tu Allah redha dia, pasal dia antara orang yang dapat timbangan yang berat. Ni. Dan ayat yang ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh, ada tu sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya. Yang ni kita tak mahu ni. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat dia di mana? Kembali neraka hawiyah. Allah Rabbina. Yang ni kita tak mahu ni. Tu. Sebab tu dulu kita mengaji surah Al-Asri. Kita mengaji buat apa? Masa kan? Sebab tu kena guna masa ni. Allah Ta'ala beri 70 tahun, 80 tahun kita hidup selama ni. Apanya kita guna masa ni? Adakah dimulai dengan baik, ataupun kita akhir dengan baik, ataupun mula dengan tak baik, akhir pun jadi tak baik juga. Maka dalam surah Al-Asri itu kita dah jelas dah. Masa ni penting. Kita kena guna masa buat amal ke taat ke sebanyak yang mungkin. Kumpullah amal ni dalam hidup, kumpullah. Tu. Jangan kita lawan lah sedikit hawa nafsu, kita lawan lagi-lagi kita dah muda. Ibu-ibu ayah mati Allah mungkin dah tak ira sangat babak dunia apa semua Tapi baca Ustaz Arif ni kuat lagi dunia ni. Nafsu kuat lagi ni. Tapi itu satu ujian. Kalau kita ni, sebab tu kita rasa cemburu. Orang muda pasal cemburu bila orang dah berumur ni boleh datang kuliah apa semua. Sebab orang muda ni boleh tentu umur macam ibu-ibu ayah mati Allah boleh datang ke kuliah lagi ni. Boleh tentu lagi. Allah Rabbina. Maka bersyukurlah masa yang Allah Ta'ala pilih kita ni, boleh ada kuliah, boleh kita beramal. Maksudnya Allah beri kebaikan untuk kita. Jadi sayangnya ayat yang ke-8 ke-9, wa amma ma khafas mawazinu, orang yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali dia di dalam neraka hawiyah. Tu. Bila timbang amal baik dia, tengok-tengok sikit, terus masuk ke dalam neraka hawiyah. Nauzubillah. Maka ayat ke-10 Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata, wa ma adraka ma hiyah. Tu, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu. Allah Ta'ala tanya, siapa boleh beritahu dekat aku, kata Allah,
apa benda yang kata hawiyah ni? Siapa boleh beritahu aku, kata Allah. Tu. Nah, jadi Allah Taala kata, aku beritahu kepada kamu, siapa-siapa yang ringan amal dia, maka dia akan dihumbang ke dalam neraka. Kamu tahu tak apa dia yang dikata neraka hawiyah ni? Apa benda neraka hawiyah ni? Agak kamu, hei Muhammad, siapa boleh cerita dekat aku tentang neraka hawiyah ni? Allah tanya Nabi. Maka Allah pun jawab dalam ayat sebelah, narun hamiyah. Hawiyah tu apa dia? Api yang panas membakar. Allah. Hawiyah tu masuk api yang hangat-hangat. Kepanasan tak boleh nak cerita dah, tuan-tuan mata Allah. Tu. Sebagai kesimpulannya dapat kita faham di sini. Dalam ayat pertama tadi, bahawasanya Allah nak jelas kepada kita tentang kiamat ni. Kiamat ni ataupun dipanggil runtuh alam dunia. Kiamat ni maksudnya istilah dipanggil runtuh alam dunia ni. Sebenarnya kata ulama, kiamat ni ada banyak nama. Dia banyak sangat nama kiamat ni. Maka Tuhan sebut kiamat ni di antaranya al-qiyamah. Allah mula-mula Allah dah sebut al-qiyamah ni maksudnya nak kiamat lah. Yang kita duk cerita nak kiamat dah kita, nak kiamat dah kita. Hari nak kiamat. Maksudnya al-qiyamah itu satu nama kiamat. Tu. Ada juga maksud kiamat ni itu yang dipanggil al-qiyam, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Maksudnya manusia ni bila dihimpun di padang mahsyar, semua manusia dalam keadaan berdiri. Semua manusia dalam keadaan berdiri, tak boleh duduk. Mereka dengar kaki tak boleh. Mereka ada gauk ni, duduk lama, diri lama. Tak boleh. Kiamat ni semua orang mesti kena duduk berdiri. Qiyam, dipanggil qiyam. Semua kena bangkit berdiri. Tak boleh kita mengadu, lengah lah malaikat apa semua, akib pinggang apa semua ni. Tak boleh lah. Pasal tadi pergi jogging kat Cyberjaya apa, tak boleh. Tak boleh. Tak ada siapa pun yang jadi benar pada waktu itu untuk duduk. Tak ada seorang pun. Pada waktu itu semua orang kena qiyam, tegak berdiri kepada Tuhan Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga ulama menamakan kiamat ini maksudnya al-qari'ah. Al-qari'ah maksudnya gaduh. Hari gaduh. Hari gaduh. Pasal apa dia? Pada waktu itu tak ada siapa nak buat baik pada waktu tersebut. Bila berlaku kiamat, ada nak buat baik, aku tolong kamu, tak ada. Sekarang ni ada lagi apa ni Jepang mari tolong kita, bom mari tolong kita. Abah bom ada lagi bom mari tolong apa semua. Abah polis dah mari. Tapi bila berlaku kiamat, abah polis tak tahu ke mana dah. Aduh, lamatlah diri kamu sendiri, kata abah polis. Pada waktu itu dipanggil hari gaduh. Pakat duk bergaduh. Kerana duk berebut cari tempat nak selamat diri masing-masing. Boleh faham dah? Tu. Bila tengok langit ni duk terbang terhuyung hayang, bila tengok langit jatuh ke bumi dan sebagainya, pada waktu itu tengok segala bukit bukan tercabut daripada tempat dia, pakai berebut cari tempat nak menyorok. Tengok ada satu tempat menyorok, pakai berebut nak masuk dalam tempat menyorok tersebut. Pada waktu itu yang ni keluar, yang ni masuk, yang tu bergaduh, yang ni pijak kepala, yang ni resmi apa semua, tu jadi bergaduh. Maka kata ulama disebut al-qari'ah ni maksudnya hari gaduh. Pada waktu itu mak yang sebelum ni sayang anak, mak pun tak hirau dah kepada anak. Mak sendiri pun pada waktu itu dia nak selamat batal tekuk dia sendiri dah pada waktu tersebut. Dia tak hirau dah pada orang lain. Ni Allah Rabbil masalah. Gerunglah kita pada waktu ini, dahsyat sangat berlaku kiamat pada waktu tersebut. Ada juga ulama menamakan al-kiamat ni iaitu dengan nama as-sa'ah. Kejadian runtuh alam ni digelar sebagai as-sa'ah. Dinamakan juga yaumal haqqah. Hari yang sebenar-benar akan jadi. Tu. Dan ada juga dinamakan dengan tammah. Hari yang penuh dengan azab dan sesara. Memang betul lah, hari kiamat ni antara hari yang penuh dengan kesesaraan. Ada juga dinamakan juga dengan nama Khah, iaitu hari teriau. Teriau ni apa dia? Memekik kan? Teriau betul? Teriak lah, hari teriak. Hari teriak. Hari memekik. Pada waktu ini semua orang duduk menjerit.
Pada waktu ini tak ada orang duk menyanyi lagu Wali Band, tak ada tuan-tuan. Jangan duk request lah minta lagu Wali Band, Wali Songo nah. Tak ada tuan-tuan. Nah, pada waktu itu semua orang terkejut habis dah. Tak ada pantun dah pada waktu itu. Pantun jana baik memang tak ada dah pada waktu itu. Nah. Jadi tu hari teriak. Tuan-tuan, bila berjalan keluar, orang tu menepik. Nah, Allah Rabbi, tak boleh nak cerita lah macam mana. Nah, banyak lagi disebut dalam Quran tentang nama-nama dalam apa ni? Al-Qur'an. Kalau kita buka Quran lagi, ada juga dinamakan Yaumul Hasrah. Maksudnya hari penyesalan. Di hari kiamat ni maksud hari penyesalan. Pada waktu tu manusia duk menyesal, masing-masing duk menyesal. Allah, siaplah aku lepas ni, siaplah aku lepas ni, duk menyesal. Dan pada waktu itulah manusia duk kata, kalaulah kiamat ni begitu rupa dahsyat je, dah tentulah kalaulah aku lepas ni aku beriman, kalaulah lepas ni aku, kalaulah sebelum ni aku ni suka buat baik ni. Kalau. Pasal apa? Dah menyesal. Maka dipanggil Yaumul Hasrah, hari menyesal. Yaumul Hasrah ni dipanggil hari penyesalan. Ada juga di nama kiamat ni iaitu hari Yaumul, orang panggil Nadamah, itu hari bebal. Hari orang jadi bodoh habis, hari jadi bengong. Tu orang panggil hari bebal. Tu. Apa benda dia buat teka hari kiamat semua jadi bebal. Nak buat tu tak kena, yang ni tak kena. Pak kiamat dah, kiamat. Nak buat apa lagi? Nak pergi kerja. Pejabat pun hilang dah. Nak pergi kelas KWE. Nak usaha hari tak tahu ke mana dah masa tu. Jadi orang jadi bebal, tak tahu nak tuju ke mana. Tak tahu nak buat apa pada waktu tu. Maka digelar hari bebal pada waktu tersebut. Ada juga di nama hari kiamat itu Yaumul Muhasabah, hari berkira-kira, hari hisab. Dan ada juga dinamakan hari kiamat itu Yaumul Musa'alah, itu hari tanya menanya. Itu hari kiamat tu. Tuhan tanyalah. Pada waktu itu bila Tuhan tanya, kita kena jawab pada waktu tersebut. Jawab dengan apa? Tubuh dan seluruh anggota kita jawab. Allah tutup mulut kita, tangan jawab, kaki jawab. Tu kiamat tu masuk hari tanya menanya. Dan last sekali ada dinamakan juga Yaumul Taifah, itu maksud hari pengsang. Jadi bila manusia tengok kiamat ni terkejut. Bila dah terkejut pengsang. Tu pengsang. Bila Ustaz Arif datang hari tu, hesa macam Brad Pitt, pengsang habis jemaahnya. Contoh buat, tapi bukan tak hesa macam tu dah. Tapi dulu ada orang kata Ustaz Arif macam handsome Taylor Lautner. Twilight ni umum tu, cerita dia tu hero dia jadi serigala tu, dia kata macam Ustaz Arif tu. Saya pun tak baju. Tu. Ni tuan-tuan Allah. Itu tiada kaitan hidup yang matilah. Tu. Jadi waktu tu dipanggil hari pengsang. Bila tengok kiamat semua pengsang. Ramai pengsang, terkejut. Jadi kesimpulan ayat yang kedua dalam surah tadi, itu ayat pertama. Kesimpulan ayat kedua ni berapa minit lagi? Okey, baik, sikit lagi. Kesimpulan ayat kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, Allah Ta'ala tadi tanya Al-Qari'ah tu ayat kiamat. Yang kedua Allah tanya Al-Qari'ah tu siapa boleh beritahu Al-Qari'ah ni apa dia. Maka Allah Ta'ala nak cerita dalam ayat ni bahawasanya Al-Qari'ah ni adalah satu peristiwa yang dahsyat yang akan berlaku. Peristiwa yang akan dahsyat akan berlaku. Ni rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah ni ialah untuk menakutkan kita. Untuk menakut-nakutkan kita. Contoh kita jumpa gangster. Gangster ni bila cakap lebih kurang dengan gangster, kau nak apa? Takut ke, mari takut. Ataupun kita ni orang panggil apa ni? Kita loya buruk. Jadi bercakap loya buruk dengan orang. Bila kita bercakap loya buruk dengan orang pun tunjuk marah. Kau kata apa lagi kat aku? Mari takut, kecut, mari kecut. Jadi rupanya Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah ni nak mari supaya kita rasa takut. Supaya kita mari rasa terkejut. Nak cerita pada kita bila mari kiamat manusia jadi terkejut. Tu. Ayat yang ketiga dalam surah ni, Tuhan tanya Nabi, siapa boleh cerita kiamat ni selain daripada aku? Siapa yang boleh tahu apa maklumat tentang mengenai kiamat? Ada siapa tak boleh cerita dekat aku? Tu. Jadi dan ayat yang keempat dan kelima, hari kiamat ni yang mana manusia ni pada waktu itu di dunia manusia suka berbesar-besar diri.
Sebab itulah sebelum berlaku kiamat, manusia ni suka sombong. Sombong sangat manusia ni. Manusia ni bukan boleh ada duit sangat ni. Bila ada duit sikit, lebih sikit, orang rasa besar diri. Bila diberi pangkat lebih sikit, rasa besar diri. Bila diberi kemuliaan besar sikit, rasa besar diri. Sikit je Allah beri lebih tu, tapi dah rasa besar diri. Jadi Allah pesan dekat kita, pada waktu itu bila berlaku kiamat, Allah mari hentam orang yang duk rasa besar diri ni. Ni. Sebelum ni duk rasa besar diri, bila mari kiamat, maka pada waktu itu mereka semua terapung-apung seperti mana diterbang angin pada waktu tersebut. Allah Rabbina. Tak usah kata manusia yang terapung bila berlaku kiamat, bahkan yang kata bukit buka pun tercabut daripada tempat dia. Terhuyung hayah habis pada waktu tersebut. Batulah dalam ayat kelima, ayat 45 ni Allah Ta'ala buat ibarat apa dia tadi? Iaitu manusia bila berlaku kiamat ibarat seperti kekatu. Betul Ibarat seperti kekatu. Pasal apa dia? Kekatu ni, bila rumah kita black out, elektrik tak ada, dia akan pergi tempat cahaya. Betul tak? Kita pasang liling. Cuba tuan-tuan ambil liling, pasang, letak besin penuh air. Bila katu tu mari dekat liling tu, penuh sayap dia dekat besin air tu. Pasal apa dia? Allah Ta'ala nak buat ibarat manusia jadi bodoh pada waktu itu, ibarat bodohnya kekatu. Kekatu ni punya bodoh dia tak boleh nak beza benda yang boleh mudarat diri dia atau benda beri manfaat untuk diri dia. Dia nampak cahaya tu comel, dia cahaya bersinar, dan dia tak sedar cahaya tu boleh binasakan diri dia. Dia pergi juga dekat cahaya tu, akhirnya sayap dia terbakar, lepas tu jatuh ke dalam air. Ni manusia ni macam tu, jadi kekatu. Dia tak boleh nak beza hak mana baik, hak mana buruk. Dia jadi bengong, dia jadi bodoh, dia tak tahu nak tuju ke mana bila berlaku kiamat. Maka Allah buat ibarat seperti mana kekatu, dia tak boleh nak fikir. Dia jadi tak tahu nak pergi ke mana ni bila berlaku kiamat ni. Allah ni, dia jadi sebuah salah, nak ke sana tak boleh, ke sini tak boleh, nak serbu sana, nak serbu sini, jadi tak boleh, tak tahu nak tempat ke mana dia nak pergi. Maka jadi binasalah dia. Tu Allah Rabbi sama lah seperti mana kekatu, dia tak boleh buat satu pertimbangan. Sepatutnya cahaya api tu binasakan dia, tak boleh. Kenapa cahaya comel dia pergi tempat, dan sekali masuk perangkap. Tu samalah dengan manusia, apabila terjadi pada waktu tersebut sangat terkejut, sangat heran, tak tahu hulu hala nak pergi, tak tahu hala tuju nak pergi ke mana. Inilah kesan apabila manusia menyaksikan peristiwa kiamat. Allah Rabbina, bukit gunung boleh tercabut. Selepas jadi kiamat, Allah Ta'ala pun bangkit manusia di pada mahsyar. Maka ayat ke-6 dan ke-7 Allah Ta'ala pun nak cerita tentang selepas berlaku kiamat. Maka Allah pun bangkit di pada mahsyar. Ada dua golongan saja di pada mahsyar. Kita ni golongan mana ni? Kita kena tengok. Bila kita dah mengaji, kita tahu kita golongan mana. Jadi ayat ke-6 ke-7 Tuhan bahagikan dua golongan saja. Sebab nak masuk ke dalam tempat akhirat esok, ada dua golongan saja, dua tempat saja. Lubang neraka dengan lubang syurga. Dua lubang tu saja. Buat imam syurga, buat imam neraka, dua saja. Sama ada kita ni masuk syurga ataupun sama ada kita masuk dalam neraka. Maka manusia ni pada waktu itu terbahagi pada dua golongan. Pertama, yang mana Allah Ta'ala sebut, iaitu timbangan baiknya berat. Golongan yang kedua, iaitu mereka timbangan yang ringan. Kita ni golongan mana? Kalau timbangan kita berat, maksudnya kehidupan kita diredai oleh Allah Ta'ala, kita akan senang lenang di akhirat esok. Allah Ta'ala kata apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau nak dapat timbangan berat, Allah nilai bukan disebab lain-lain, tapi disebab takwa kita. Allah nilai di situ. Sebab tu kita kena jaga takwa kita ni. Ini terhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kadang-kadang penilaian kita, takwa ni Allah nilailah, kita tak tahu nilai Allah macam mana. Tapi kalau kita nak tahu Allah menilai kita macam mana, ada disebut dalam satu hadis sabit daripada hadis Nabi SAW, yang mana bila kita mati, Allah Ta'ala akan ilhamkan kepada manusia yang duduk sekeliling ni, sama ada kita jenis orang yang baik ataupun orang yang jenis jahat. Allah automatik akan ilhamkan kepada manusia. Kalau kita nak tahu kita ni hidup orang baik ke orang jahat, tengok lepas kita mati macam mana, orang lain kata apa, automatik Allah akan ilhamkan. Contoh kita jenis orang baik,
Nah, bila kita mati, orang akan kata, Allahu Rabbina, sehari dah mati tu. Nah, baik orang tu kata. Nah, selalu wajah orang Islam. Allah ilham pada orang ramai nak kata macam tu. Tiba-tiba mari kata macam tu, orang ramai kata. Itu penilaian. Allah Ta'ala nak tunjuk orang ni baik lepas dia mati tu. Orang kata Allahu Akbar, dan Minah ni dulu baik sangat dengan orang. Mati dah dia. Orang duk kata Allah lah, dia ni baik lah, dia ni suka bantu orang lah. Bila dia cerita kebaikan tu bermakna Allah nak tunjuk orang tu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Tetapi bila mati kita sebaliknya, orang kata alhamdulillah mati dah dia tu. Kalau dia tak mati, dia lah malaung dalam kapur ni. Itu tanda-tanda lah tu. Itu tanda-tanda Allah bagi ilham. Automatik orang akan kata macam tu. Itu kalau kita nak kenal diri kita tu macam mana. Bila mari baik ke jahat, tiba-tiba orang ramai akan kata macam tu. Sendiri dia kata macam tu. Bukan sebab dia rekod-rekod, dia tipu, tidak. Dia mari dengan hati orang ramai tu sendiri kata macam tu. Itu nak menunjuk kepada kita bahawasanya kita sama ada orang baik ataupun orang jahat dalam hidup ni. Itu sabit daripada hadis Nabi kata macam tu. Tuan-tuan, walaupun atas dunia dulu kita miskin, jadi orang selalu mengenangkan atas jasa kita buat. Ni. Sebab itulah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang Islam ni?" Sahabat tanya, "Al-muslimi man saliman nas min lisan." Nabi jawab, orang Islam ni iaitu orang lain dia selamat daripada lidah dia. Itu orang Islam sebenar. Tu. Maka sahabat tanya, selamat daripada lidah. Itu maksudnya orang Islam yang lain selamat daripada disakiti oleh lidah tersebut. Itu orang Islam sebenar. Maka kena jagalah lidah kita ni. Barulah dipanggil orang Islam. Jadi orang ni kalau hidup atas dunia dia jaga lidah dia, akhirat esok dia akan jadi senang lenak, insya-Allah. Kita mau. Baik, sikit lagi ayat yang ke-8 sampai ayat ke-11 tu Allah Taala cerita tentang bermasalah, orang yang bermasalah. Tadi Allah Taala cerita tentang orang berat timbangan. Ayat ke-8 sebelah Allah cerita tentang orang bermasalah, iaitu orang yang mati timbangan amal dia ringan. Dia ringan timbangan dia. Bila ditimbang di neraca Allah, tengok-tengok ringan. Tu maka tempat dia kata Allah di neraka hawiyah. Dalam neraka maksudnya tempat neraka hawiyah. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-9, fa ummuhu hawiyah. Fa ummu bahasa Arab apa dia? Ummu. Ibu dah, mak. Bila kata fa ummuhu hawiyah, ibu, maksudnya mak. Mak ni orang panggil tempat kembali. Tempat kembali dah. Last kali bagi orang yang banyak dosa, tempat kembali dia ialah balik ke neraka. Hari ni tempat kembali kita ke mana? Kita kembali ke rumah. Maksudnya mak ni maksud tempat kembali. Bila raya pakat cari mak belaka lah, balik cari mak. Jadi maka disebut fa ummuhu hawiyah, maksudnya mak ni ialah tempat kembali bagi orang ringan amal dia, orang banyak dosa, ialah dalam neraka. Maka Allah Taala pun sebut narun hamiyah. Neraka hawiyah itu ialah neraka yang sangat hangat. Di atas dunia ni Allah Taala tak tunjuk macam mana neraka hawiyah. Tapi Allah cerita neraka hawiyah ni tersangat-sangat hangat, tersangat panas. Sebab tu atas dunia kita kena buat perkara yang Allah suka dekat kita. Tu jangan pula kita sebaliknya, hari-hari lawat Tuhan, kita lawat Allah. Orang yang lawat Allah ni tak ada akhlak sebenarnya. Dia tidak ada akhlak. Atas dunia dia cakap keji, atas dunia dia cakap lucah, atas dunia dia cakap tak elok, tak pernah dia tolong orang, bahkan dia jenis manusia penting dia sendiri. Bila dia mati masuk dalam neraka hawiyah, kata Allah. Ni Allah inilah. Dulu kita ada cerita macam mana punya dahsyatnya neraka ni. Bila sebut neraka ni jangan buat main lah. Antaranya pernah sahabat Nabi tanya Rasulullah pasal neraka ni. Sahabat Nabi seperti mana dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, Nabi kata apa dia? Narubani adama allati tukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama. Qalu ya Rasulullah in kanat laka fi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha undilat 'alaiha min sib'atin wa sittina juz'an atau kama qala. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata
Api yang manusia duk guna atas dunia ni, yang kita duk guna ni lah, api-api hanyalah 1/7 daripada panas api neraka. Tu nisbah nak kata api dunia ni. Api kita duk guna ni atas dunia, yang kita duk guna masuk apam balik ni, buat nasi goreng Cina apa semua ni lah. Api ni itu 1/7 juzuk daripada api neraka, kata Nabi SAW. Lilin yang kita duk pakai pelita sama hari raya, kita duk pakai, kita duk masuk cakuitiau apa benda semua tu lah, tak ada apa pun, benda tu api yang ringan saja. Contohnya api yang besar, yang marak boleh bakar kilang, api yang boleh bakar satu bangunan, itu hanya 1/70, bukan per 7, 1/70. Maka Nabi kata apa dia? Juz min sab'ina juz'an, 1/70 daripada api neraka sebenar. Allah Rabbi dah. Tak boleh nak bayar macam mana panah dia. Dah 70 kali ganda lagi. Nabi cerita dekat sahabat Nabi SAW. Maka sahabat Nabi kata apa dia? Qalu ya Rasulullah, ini kanas lakafi ya Rasulullah. Kalau api dunia ni rasa dah cukup dah, untuk bakar manusia dan sebagainya, jangan duk main lah. Allah Ta'ala kita api dunia ni tak sama seperti api akhirat esok. Tuan-tuan, api dunia ni kadang-kadang dia dahsyat dah. Tapi Nabi kata Allah Ta'ala ni gandakan api akhirat esok lebih panas lagi. Api dunia ni, nak kata dahsyat api dunia ni, ni bukan api neraka, ni api dunia. Kalau kita letak satu benda yang hangus, pasti terbakar. Contoh seperti mana rumah terbakar, hangus, tak ada tinggal apa. Dulu pernah berlaku di Tafiz kan, budak terbakar kan, jadi mati habis. Elok tak? Semua hangus hitam legam kan, tinggal jadi habuk. Lepas tu ada setengah tu dia terbakar separuh. Tanya dia, macam mana kena api tu? Tak boleh nak cerita, panas dia. Ada satu orang ni, dia kecil manis. Bila dia terkena api tubuh dia, dia jadi menanah, melarak. Sampai setubuh dia jadi melarak menanah, akhirnya membawa kepada kematian. Ini kesan daripada panasnya api. Saya ada satu kawan ni, api elektrik lebih kurang. Api elektrik ini bahaya. Satu kawan saya pernah mengaji pondok ni. Dia sebelum dia mengaji pondok, dia kerja dia apa? Kerja dia bahagian elektrik. Dia ni kerja satu syarikat, dialah yang jaga satu ibu elektrik ni. Apa-apa benda berlaku, dia pergi cek elektrik tu. Masa cek elektrik, dia pakai baju keselamatan, safety. Tapi pada waktu itu tak tahu jadi macam mana, ada satu kesilapan apa benda, meletup dia punya ibu elektrik tu. Maka pada waktu itu dia pengsang. Bila meletup tu dia pengsang. Bila dia bangun 2-3 hari dia koma, dia tengok tubuh dia semua berbalut. Berbalut habis. Berbalut. Lepas tu bila buang balut tu, habis dia jadi renyuk habis muka dia. Tubuh dia jadi renyuk habis. Dia pun tangga baju dia, saya tengok. Dia tangga baju, saya pun tengok Allah dah. Atas belakang dia. Dia kata waktu tu dia pakai underwear je. Masa kat hospital. Pasal semua berbalut. Ini kesan daripada melecur kena api dunia ni. Macam mana agak-agak api akhirat ni? Allah Rabbi dah. Nak bercakap tentang api ni, Nabi kata 70 kali ganda panas daripada api yang kita duk guna atas dunia ni. Sebab tu kita jangan duk sembang pasal api ni. Yang kita duk rasa api dunia ni tak sakit. Jangan. Dahsyat lagi api akhirat esok. Allah Rabbi. Maka Nabi kata innaha uddilat alaiha. Sebaliknya api neraka ni dilebihkan lagi min sib'atin juz'an. Iaitu sebaliknya api neraka ni dilebihkan daripada api dunia 69 kali ganda yang ada atas dunia sekarang. Ini disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Rabbi. Maka oleh sebab itu, bila kita dah baca dalam surah ni, sewajarnya kita lebih rasa takut kepada Allah Ta'ala. Inilah peristiwa kiamat. Kita doakan semoga Allah Ta'ala matikan kita sebelum kiamat, dan mati kita dalam kalangan orang berat timbangan amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala, terima kasih berperhatian. Setakat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk surah seterusnya, iaitu surah Al-Adiyat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana an manfa'una wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi